Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Pada kesempatan pada kali ini, kita akan melihat pelajaran matematik tambahan SPM, iaitu berkenaan dengan pelajaran kinematik bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan asas kinematik ataupun kajian pergerakan pada garis lurus. Sementara dalam bahagian yang kedua nanti, kita akan membincangkan berkenaan dengan penggunaan ataupun hubung kait antara pengamiran dan pembezaan dengan pergerakan pada garis lurus ataupun kinematik ini. Sebelum kita teruskan perbincangan, para pelajar boleh klik pada butang subscribe yang terdapat di bawah video ini untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang baru cikgu uploadkan. Dalam pelajaran ini, kita akan mengkaji berkenaan dengan pergerakan suatu jasad ataupun objek pada garis lurus. Jadi, kita tidak boleh lari daripada beberapa istilah penting yang melibatkan pergerakan, antaranya adalah berkaitan dengan kedudukan, iaitu jarak dan sesaran. Pergerakan akan mengambil masa yang tertentu. Oleh yang demikian, kita akan jumpa dengan kuantiti lain, iaitu masa. Selain daripada itu, kita juga akan melihat berkenaan dengan kuantiti yang melibatkan laju, kelajuan dan juga pecutan. Sebenarnya perkara yang berkaitan dengan pelajaran ini telah para pelajar pelajari di peringkat yang lebih rendah, sama ada dalam pelajaran matematik asas, sains, matematik di peringkat SPM, dan pada kali ini kita akan melihat pergerakan ini dari kacamata matematik tambahan. Oleh yang demikian, apa yang cikgu harapkan dengan adanya asas-asas ini akan memudahkan para pelajar untuk memahami pelajaran ini dengan lebih baik. Para pelajar juga belajar berkenaan dengan pergerakan ini dalam pelajaran fizik berkaitan dengan pergerakan. Jadi dari segi konsep perbincangan ini seolah-olah ulang kaji kepada pelajaran-pelajaran yang dipelajari dalam pelajaran yang cikgu nyatakan tadi. Para pelajar juga mesti boleh membezakan di antara kuantiti vektor dan kuantiti skala yang membezakan di antara sesaran dengan jarak dan laju dengan kelajuan. Jangan lupa juga para pelajar mesti mengetahui formula-formula yang berkaitan dan unit-unit yang digunakan bagi setiap kuantiti, iaitu menggunakan unit metrik. Kinematik bermaksud pergerakan pada suatu garis lurus. Jadi dalam pelajaran kinematik, kita mengkaji tentang jasad yang bergerak pada suatu garis lurus. Dan dalam kajian ini, kita tidak mengambil kira ataupun kita tidak mengkaji tentang apakah dia daya yang menyebabkan pergerakan ini. Pembelajaran berkenaan dengan daya yang menyebabkan pergerakan para pelajar pelajari dalam pelajaran fizik di peringkat SPM. Kuantiti skala yang cikgu sebutkan tadi, dia melibatkan masa, jarak dan juga laju. Sementara kuantiti vektor melibatkan haladu dan pecutan. Jadi dalam kuantiti vektor, arah ataupun di mana dia berada kita ambil kira. Kalau kita lihat dari segi kelajuan, arah ini kita boleh lihat dari segi tanda positif ataupun negatif. Kelajuan yang positif bermaksud objek bergerak ke hadapan, ke atas ataupun ke kanan. Sebaliknya, kelajuan yang negatif adalah objek yang bergerak ke bawah, ke kiri ataupun ke belakang. Kalau kita lihat dari segi jarak dan sesaran, jarak adalah merupakan kuantiti skala, sesaran adalah kuantiti vektor. Sesaran yang positif bermakna objek berada di kanan, di atas ataupun di kiri. Sementara sesaran yang negatif bermaksud objek berada di kiri, di bawah
ataupun di belakang. Jadi pastikan para pelajar dapat mengingat ataupun menghafal formula-formula yang berkaitan. Jadi kalau untuk kita mengira laju, dia mestilah jarak dibahagikan dengan masa. Hal laju sesaran kita bahagikan dengan masa, sementara petutan adalah beza laju kita bahagikan dengan masa. Terdapat dua perkara yang ingin cikgu highlightkan kepada para pelajar, iaitu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui adalah jumlah lintasan objek itu sepanjang pergerakan. Tanpa kita mengambil kira arah, ini bermaksud kita melihat kepada magnitude pergerakan sesuatu jasad itu. Jadi, kalau melibatkan jumlah jarak yang dilalui ketika suatu objek bergerak dengan sesaran yang tertentu, kita perlu mengambil kira semua lintasannya. Katakan dia ke kanan, kita perlu ambil kira pergerakan ke kanan, dan kita perlu tambahkan sekiranya ada pergerakan ke kiri, kita tambahkan berapa jarak pergerakan ketika ke kiri. Itu adalah jumlah jarak yang dilalui. Satu lagi, apakah yang dimaksudkan dengan nilai sifar pada sesaran? Nilai sifar pada sesaran memberi gambaran bahawa kedudukan akhir sesuatu objek adalah pada titik rujukan ataupun titik mula. Dengan ini, kita tidak mengambil kira ke mana objek itu bergerak, kita hanya melihat kepada kedudukan akhir di mana objek itu berada. Itu adalah beberapa konsep dan formula-formula yang perlu para pelajar fahami dalam pelajaran pergerakan pada garis lurus ataupun kinematik ini. Dalam video ini, cikgu akan cuba memberikan para pelajar satu soalan untuk kita lihat bersama bagi mengukuhkan pemahaman pelajar berkenaan dengan pelajaran ini. Cuba lihat soalan yang cikgu berikan ini. Ini adalah merupakan soalan asas untuk para pelajar faham berkenaan dengan pergerakan ini. Perhatikan dalam soalan yang diberikan, kita diberikan suatu graf gerakan yang melibatkan suatu objek yang bergerak daripada titik A. Tetapi perhatikan daripada graf ini, kedudukan awal ketika T sama dengan kosong, jasad ini tidak berada pada titik O ataupun titik rujukan. Dia berada pada jarak 1 meter di sebelah kanan. Kalau sekiranya kita kirakan, kita consider pergerakan ke kanan adalah positif. Pada saat yang ketiga, dia berada 5 meter daripada asalan. Kemudian ketika saat yang ke-6, perhatikan sesarannya bernilai sifar, bermakna jasad itu tiba di titik rujukan. Kemudian pada saat yang ke-7, dia berada negatif 4, bermaksud di sebelah kiri titik rujukan. Sekiranya cikgu gambarkan pergerakan ini dalam bentuk garis pergerakan, ini adalah titik rujukan O. Objek itu asalnya berada 1 meter daripada O, kemudian dia bergerak ke kanan. Hinggalah pada saat yang ketiga, dia berada pada sesaran 5 meter. Kemudian dia meneruskan pergerakan. Perhatikan sesaran berkurang, bermaksud pergerakannya adalah mendekati titik rujukan ataupun ke sebelah kiri. Hinggalah pada saat yang ke-6, objek itu berada pada titik rujukan dan meneruskan perjalanan apabila saat yang ke-7 dia berada pada sesaran negatif 4, iaitu 4 meter di sebelah kiri titik rujukan. Setelah para pelajar faham situasi pergerakan itu, barulah para pelajar boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Soalan A, sesaran dari O bila zarah mula bergerak. Mula bergerak adalah pada T sama dengan kosong. Dia berada 1 meter di sebelah kanan. Sesarannya adalah positif 1 meter ataupun kita tulis 1 meter sahaja. Soalan B, jumlah jarak yang dilalui dalam 3 saat yang pertama. Kita merujuk pada saat kosong hinggalah
saat yang ketiga, iaitu pergerakan daripada sini ke sini ataupun pergerakan daripada sini ke sini. Sesarannya daripada positif 1 ke positif 5. Jadi jarak yang dilalui daripada 1 ke 5, 5 kita perlu tolakkan dengan 1, jarak yang dilalui adalah 4 meter. Soalan C, sesaran dari O apabila T sama dengan 7. Pada T sama dengan 7, objek berada di sebelah kiri titik rujukan sejauh 4 meter. Jadi sesarannya adalah negatif 4 meter. Soalan yang terakhir, jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 7 saat. Daripada saat yang pertama hingga saat yang ke-7 ataupun daripada saat kosong hinggalah saat yang ke-7. Itu adalah jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 7 saat. Yang kita kendaki adalah jumlah jarak. Jumlah jarak adalah jumlah lintasan ataupun magnitud lintasan. Perhatikan di sini, dia telah melalui 4 meter. Daripada sini, dia berpatah balik hingga ke O dan ke kiri. Di sini kalau kita lihat, dia dah 5 meter. Di sini 4 meter negatif. 4 magnitudnya adalah 4. Jadi, jumlah jaraknya adalah 4 meter. Tambahkan dengan 9 meter, kita akan dapat 13 meter. Soalan ini memberikan gambaran kepada para pelajar untuk membezakan di antara sesaran dan juga jarak. Sekiranya soalan menghendaki para pelajar mengira laju dalam tempoh pergerakan, katakan. Kalau laju dalam tempoh pergerakan itu ataupun kadang kita panggil purata laju, dia adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jadi jumlah jaraknya adalah 13 meter bahagikan dengan masanya 7 saat. Sekiranya kita dikehendaki mendapatkan jumlah sesaran ataupun sesaran purata, kita perlu mengambil kira sesaran. Sesaran relatif setelah 7 saat adalah negatif 4. Jadi negatif 4 meter bahagikan dengan 7 saat. Cukup dulu untuk kali ini, hingga jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like dan share video ini dengan rakan-rakan yang mungkin memerlukan. Subscribe channel Tegunan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang baru cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.